InsyaAllah kita sambung tahun ni, iaitu yang bertajuk Kaifiat Takbiratul Ihram. Kaifiat ni apa? Bahasa kita lah, cara, kaedah, apa tu, langkah-langkah. Kaifiat tu, langkah-langkah, cara-cara, kaedah. Jadi di sini ditulis, penulis ni, Kaifiat Takbiratul Ihram. Tuan-tuan, Takbiratul Ihram ni adalah rukun ya. Dalam solat ada 3, bengkok tangan tak boleh. 3 rukun yang serentak. Pertama, berdiri. Ni rukun ya, berdiri. Yang kedua, Takbiratul Ihram. Ni yang kita bincang sekarang ni. Takbiratul Ihram. Dan yang ketiga, yang ni serentak iaitu niat. Jadi 3 ni dia serentak. 3 rukun ni dia serentak dalam solat fardu. Ini kita nak bincang Takbiratul Ihram ya. Jadi kita tengok yang pertama. Sunat bagi imam dan makmum mengucapkan Takbiratul Ihram tanpa mat, tidak lebih daripada 2 harakat. Sunat ni maksudnya sunat apa ni, tanpa mat. Tanpa mat maksudnya kita baca takbir Allahu Akbar tu, jangan kita, disunatkan kita buat 2 tanpa mat. Allahu Akbar tanpa mat maknanya satulah, 1 harakat. Ada pun yang panjang, Allahu Akbar, itu makruh. Kerana dia nak melintaskan niat tu kan. Allahu Akbar. Ini orang was-was lagi lama lah. Kalau was-was tu 2-3 kali dia ulang Allah, ini makruh. Jadi yang sunat di sini disebut sunat bagi imam dan makmum. Imam dan makmum mengucap Takbiratul Ihram itu tanpa mat. Tanpa mat. Dan mengucap tu wajib ya. Mengucap Allahu Akbar itu adalah rukun. Cuma angkat tangan tu sunat lah. Ada setengah orang tak angkat, terus je Allahu Akbar, dia terus pegang kan. Ini makruh. Sebaik-baik angkat. Dulu saya dah sebut dah, bila kita angkat, cara nak mengangkat Rasulullah ada 3 cara dia angkat. 3 cara Rasulullah disebut dalam kitab. Mengangkat Takbiratul Ihram iaitu angkat tangan. Dan bila mengangkat tangan disunatkan, sunnah apa? Disunnah tapak tangan tu menghadap kiblat. Menghadap kiblat sunnah dia. Kalau tak menghadap kiblat, maka dia jadi makruh. Baik, yang pertama Rasulullah angkat takbir, Rasulullah tangan mesti menghadap tapak tangan menghadap kiblat. Bukan macam ni. Macam ni makruh. Macam ni yang disebut dalam kitab. Ni menghadap. Samalah juga jari kaki kita. Jari kaki lurus. Bila berdiri itu menghadap kiblat. Jangan dicapangkan kaki. Kebanyakan kita biasa dah capang kan. Capang satu menghadap sana, satu menghadap belah kiri. Ini makruh juga. Banyak kita buat makruh dalam sembahyang ni. Bila kita tak tahu, kita tak belajar, kita buat makruh. Jangan ya. Jadi cara dia, yang pertama Rasulullah buat, Rasulullah angkat tangan separas bahu. Allah. Jadi tangan menghadap kiblat. Allahu Akbar. Kerana mengangkat tu hukum ni sunat. Tapi menyebut tu hukum qauli ni sebutan itu wajib. Kalau senyap dia, tak sah. Terus ya. Mesti sebut Allahu Akbar. Angkat tu yang sunat. Jadi bila sunat pun kita kena elok buatlah. Kerana sunat tu menyempurnakan yang wajib. Kalau kita tak buat jadi makruh. Makruh dia menghampiri perkara-perkara yang haram. Makruh kan. Jadi jangan makruh, jangan buat. Angkatlah tangan. Yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua Rasulullah angkat dalam kitab sebut mengangkat separas telinga. Jari itu, tapak tangan tu diangkat separas telinga. Jadi Allah, agak-agak Allahu Akbar. Ini cara yang kedua. Ini mazhab, banyak mazhab ambil yang ni lah. Dan yang ketiga, yang ni mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia angkat takbir, ibu jari itu menyentuh cuping telinga, ibu jari. Ini mazhab kita. Kita boleh pilih, 3-3 tu semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita belajar mazhab Syafi'i itu, kita boleh guna mazhab Syafi'i, boleh. Tapi nak guna mazhab ni mesti ada ilmu. Gunalah mana-mana mazhab pun, tapi syarat mesti tahu.
Kalau kita tak tahu, kita tahu hanya Syafi'i ya, so lebih utama guna Syafi'i saja. Jadi kita tahu Syafi'i kan, sentuh telinga, kita sentuh lah. Allahu Akbar. Begitu. Jadi boleh pilih 3 cara mengangkat takbiratul ihram. Angkat tangan itu sunat. Okey. Dan takbiratul ihram ni disunatkan disebut tanpa mat. Tanpa mat tak ada panjang-panjang lah. Satu harkat saja. Allahu Akbar. Dah. Ada yang panjang-panjang kan. Kalau dalam azan lagi panjang. Azan sehingga 20 harkat. Azan memanglah disunnahkan memanjangkan walaupun dia tak ikut hukum tajwid. Azan ni, kerana azan ni dia satu ucapan yang ada dalam azan untuk menarik orang untuk solat, untuk memanggil orang solat. Jadi dia disunnah memanjang-manjangkan suara ni. Sebab tu Bilal yang mengazan tu besar pahala tuan-tuan. Nak banding dengan imam dengan Bilal, pahala yang Nabi sebut ni, pahala Bilal lebih besar. Kerana dia memanggil orang luar masuk dalam. Imam hanya menjadi ketua dalam solat yang orang dah masuk dah. Orang yang dah ada dalam masjid, dia di imam. Dia hanya sekadar tu lah. Tapi memanggil orang di luar tu punya besar pahala. Dan suara Bilal pula, kedengaran sampai ke bukit, dengar haiwan-haiwan di bukit, ke sungai, ikan-ikan di sungai, dengar suara Bilal. Sebab tu ada satu hadis di akhirat kelak, bermaksud hadis tersebut, Muazzim ni ataupun Bilal ni, bila di akhirat kelak, dia dibangkitkan dalam keadaan tengkuk yang panjang. Dalam hadis tersebut, tengkuk yang panjang. Kenapa tengkuk yang panjang? Satu gambaran nak menunjukkan dia terjengkit-jengkit, memanjang-manjangkan tengkuk dia. Dia dah lihat kelebihan dia. Allah tunjukkan, ini dah kelebihan orang menjadi Bilal. Ini kelebihan dia. Dia tengok terlampau khusyuk sangat, dia terpaksa memanjangkan tengkuk dalam hadis tersebut. Besar pahala Bilal ni. Tapi dengan syarat, dengan ikhlas. Azan-azan ni jangan bangga-banggakan suara. Ini tak dapat apa. Dulu saya dah sebut kan, berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat subuh. Saya dah sebut dulu, ulang balik. Ketika solat subuh, ada seorang pemuda zaman Rasulullah masih hidup lagi. Jadi dia nak minta pada Bilal, wahai Bilal, aku nak melaungkan azan. Bagi aku peluang, boleh tak? Jadi Bilal rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, tak apa, kamu nak azan sekali-sekala. Jadi Bilal rehatlah dulu waktu subuh tu. Bagi pemuda ni azan. Lalu pemuda ni azan lah. Bila azan memang sedap sungguh. Orang yang dalam surau, dalam masjid zaman Rasulullah tu, masuk Rasulullah, rasa macam terpegun. Sedapnya suara budak ni. Azan suara sedap ni. Tetapi bila zaman Rasulullah semayang, sahabat sudah habis semayang subuh, lalu datang seorang pemuda. Pemuda yang pakai baju putih, jubah putih. Siapa agak-agak ni? Malaikat Jibril turun. Rasulullah kena dah, ini sebab bukan orang situ. Tengok berjubah, segak dan sebagainya. Tahu dah ini malaikat tu. Lalu orang pemuda tu jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, apa dah jadi di masjid ni? Kenapa? Kami penduduk di langit tidak mendengar azan yang selalu diazan oleh Bilal bin Rabah. Tak dengar. Tu pemuda tu turun. Iya ke? Tak dengar. Apa dah jadi? Tadi sedap bang, azan sedap. Kesimpulan dia, rupa-rupanya pemuda yang azan itu dia tidak ikhlas. Dia hanya nak membangga-banggakan suara dia, tidak merujuk ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, perkara ikhlas ni kena betul-betul. Apa jua kita buat, kalau tak ikhlas, tak sampai. Sedekah kita ke apa benda lah yang kita buat, niat-niat tu biar ikhlas. Kerana ikhlas itulah akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia naik ke langit. Itu kisah seorang Bilal. Baik, kita baca cepat sikit. Yang kedua, yang pertama tadi sunat, memendekkan bacaan ataupun tanpa mat lah. Yang kedua, takbiratul ihram hendaklah diucap dengan Allahu Akbar. Itu biasa kita buat. Iaitu mematikan ra. Maknanya Allahu Akbar. Ra tu, bar tu berhenti. Jangan Allahu Akbaru. Kalau Allahu Akbaru, dia ra tu hidup. Jadi kalau baca Akbaru, maka dia jadi makruh. Kata Imam An-Nawawi,
Dalam syarah Al-Muhadzab, takbir tidak pernah didengar melainkan dibaca dengan waqaf. Waqaf lah. Allahu Akbar. Waqaf kan. Dengan Allahu Akbaru. Itu tak waqaf. Itu ada lagi ayat tu sambung lagi tu, ru tu. Jadi Allahu Akbar, waqafkan ra tu. Yang ketiga, tidak sah solat. Ini penting, di penulis ni hitamkan, dia boldkan tulisan tu. Tidak sah solat jika bertakbir dengan cara berikut. Tuan-tuan perhati takut-takut kita terbuat ni. Lepas tu kita belajar. Yang pertama, memanjangkan sebutan alif pada Allah atau pada akbar, kerana sebutan itu mengubah maksud kata-kata itu kepada maksud pertanyaan. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau kita panjang pendek dia ubah, bari atas bawah ubah lagi lah. Panjang pendek saja, bari kekal, tapi kita panjangkan sikit. Pendek kan, patut panjang kita pendek, patut pendek kita panjang, dia akan mengubah makna. Itu bahasa Arab ni satu bahasa Al-Quran, bahasa syurga, kena baca betul-betul. Jadi yang dilarang di sini dan tidak sah kalau menyebut memanjangkan alif tu. Tapi kita jangan buat, takut terbuat. Contoh, Allah Akbar, kita memanjangkan A tu. Bila memanjangkan A, maka hukum dia jadi batal, tidak sah kerana dia mengubah makna. Sebab bila kita panjangkan A tu, dia jadi tanda soal. Allah maknanya, adakah Allah? Itu batal. Kalau akbar, adakah Allah adakah besar? Akbar tu besar kan? Kalau akbar, adakah besar? Batal batal. Jadi baca pendek saja. Allahu Akbar. Tu pendek. Itu yang pertama. Jangan panjang ke A. Baik, yang kedua, menambah alif kepada ba. Memanjangkan ba pula. Akbar. Contoh, kita panjangkan ba. Yang ni biasa orang buat. Akbar. Itu tak betul Dan menyebut akbar dengan alif itu berbaris atas kerana ia bererti rebana atau gendang. Kalau kita panjangkan ba tu, patutnya akbar. Akbar. Salah Akbar itu maknanya rebana atau gendang. Jadi jangan memanjangkan itu. Itu tak apalah, baris di atas akbar. Kalau kita tersasyul, tekat baris ke bawah pula, ikbar. Katalah lain tak ada. Kita sebut ikbar pun batal. Terlampau gelojoh sangat. Ikbar kan. Ikbar maknanya darah haid. Tuan-tuan darah haid, lari makna. Jadi batal takbir tu, bila batal takbir, batal solat. Takbir dia di rukun, mesti sebut betul-betul. Jadi yang betulnya, Allahu Akbar. Lintaskan saja niat tu. Jangan manjang-manjang. Allah. Boleh, tapi makruh lah. Allah. Dia tak pasal niat kan. Jadi makruh. Ini yang disebut oleh penulis kitab. Baik, itu yang ketiga. Muka surat sebelah, muka surat 12. Yang ketiga atas tu, jika ada yang mengulang atau menggetarkan ra pada akbar, maka solatnya sah. Kerana ia tidak mengubah maksud kata-kata tu. Ra akbar tu, kita bergetarkan ra. Akbar kan? Sah lah. Walaupun sah, tapi dia masih lagi bacaan dia tak tepat. Makruh jugalah. Tapi sah. Sebab kerana dia tidak mengubah makna. Yang jadi batal ni kalau mengubah makna. Kalau memanjangkan alif, ubah makna. Memanjangkan ba pula juga mengubah makna. Menukar baris lagilah mengubah makna. Tuan-tuan